Surah Al-Alaq adalah surah yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 5 ayat, dan surah ini diturunkan di Mekah, maka dinamakan surah Makkiyah. Dia merupakan surah yang ke-96 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Dia memiliki sebanyak 19 ayat daripada satu surah ini, dan dia mempunyai sebanyak 72 perkataan, 72 patah perkataan, dan dia memiliki sebanyak 281 huruf, serta dengan surah yang lengkap, yang sempurna, yang menceritakan tentang perhubungan di antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui proses penciptaan serta proses pembinaan pengetahuan dan ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala didikkan dan anugerahkan kepada manusia melalui junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah ini dinamakan dengan Al-Alaq. Al-Alaq berasal daripada alaqa, boleh diertikan dengan bahasa Melayunya secara perkataan kepada perkataan, iaitu yang tergantung. Alaqa telah digantung, ya'aliqu sedang digantung. Kalau dikatakan aliq, gantunglah. Itu dari sudut penggunaan bahasa. Tetapi perkataan ini apabila ditasrifkan dan dijadikan masdar dan serta sebagainya, sehinggalah timbul kepada perkataan alaqah, dan dinamakan surah ini dengan Al-Alaq. Ia diertikan dengan tergantungnya benih manusia yang datangnya daripada sulbi seorang lelaki yang terpancar kepada rahimnya ibu, sehingga diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala benih ini untuk bergantung di dalam rahim ibu selama 9 bulan. Penggantungan itu dinamakan alaqah. Alaqah ini kita terjemahkan pula di sudut bahasanya dan istilahnya di dalam janin itu, ilmu kandungan, dia adalah sebagai segumpal darah. Darah ini berasal daripada air seni yang datangnya sebagaimana kita sebutkan di awal tadi daripada sulbi seorang ibu, seorang bapa, untuk dimasukkan dan dipancarkan kepada rahim seorang ibu. Sidang penonton dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dinamakan surah ini dengan perkataan ini, kerana perkataan ini disebut di dalam firman Allah itu sendiri di dalam surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat yang pertama. Khalaqal insana min 'alaq. Itu ayat yang kedua. Di dalam ayat yang kedua ada kalimah 'alaq difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka daripada kalimah itulah ataupun perkataan itulah telah dipilih untuk dinamakan surah ini dengan surah Al-Alaq. Penamaan surah ini, apa-apa surah dengan namanya, ada kaitan dengan tajuk yang dibawakan daripada firman Allah daripada surah itu, dan ada perkara yang nak disorotkan kepada minda kita untuk kita berikan perhatian dan penekanan apa yang nak dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu segumpal darah, kaitannya dengan penciptaan manusia itu. Manusia ini wajar bagi mereka mengenal diri mereka. Kerana apa? Supaya mereka dapat bertindak sesuai dengan kedudukan mereka sebagai seorang manusia. Barulah mereka dinamakan manusia kemanusiaan. Kerana ada di sana manusia, dia lupa diri dia, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang manusia, dan dia menyangkakan dia serupa dengan makhluk yang lain, maka terkadang-kala tindakan dia luar daripada naturalnya manusia itu, realitinya manusia itu. Terkadang-kala dia bertindak bagaikan benda yang jumut, yang beku, seperti batu, kayu kayan dan sebagainya.
ataupun terkadang-kala dia bertindak sebagaimana benda yang bersifat hayawan, iaitu binatang yang tidak berakal dan hanya berhawa nafsu. Maka lantas mereka bergerak di atas muka bumi ini dengan pergerakan bukan dengan bersifat manusia tetapi bersifat dengan sifat kebinatangan. Namun demikian tidak kurang juga ada di kalangan manusia yang bertindak sesuai dengan fitrah mereka, norma semula jadi mereka sebagai seorang manusia. Kerana mereka mengenal siapa diri mereka, mereka tidak keluarkan gerak langkah mereka dengan kenormalan mereka sebagai manusia. Akhirnya mereka dapat menempati SOP dan KPI sebagai seorang manusia. Dan mereka ini tidak dapat disangkal lagi beroleh kejayaan di dalam kehidupan mereka. Ada juga bilangan-bilangan minoriti manusia yang sangat bersih nalurinya dan sangat cerna pemikirannya. Mereka mampu untuk bertindak lebih indah daripada norma kemanusiaan. Dia membuatkan perilaku mereka sebagai satu makhluk yang sangat suci, sehingga kan orang semua respect dan kagum, merasa kagum terhadap perilaku dan langkah-langkah yang mereka buatkan. Dan ini dinamakan kadang-kadang orang sebut manusia kemalaikat.